niat adalah satu perkara yang penting dalam Islam secara umumnya berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Kita boleh bezakan niat ataupun amalan itu dengan niat sekiranya amalan itu merupakan amalan yang sama. Contohnya makan. Kan kita akan bersahur, kita telah pun bersahur pagi tadi. Siapa yang makan untuk sahur, dia dapat pahala sahur. Dia amalannya itu dikira sebagai sahur. Tapi siapa yang makan tu dia tak ada niat pun untuk sahur. Mungkin kawan kita yang datang yang datang dari jauh, musafir, mengembara, dan dia duduk rumah kita, dia pun tak ada niat nak puasa. Tapi disebabkan kita hanya ada sahur dan buka, dia pun makanlah dengan kita. Sementara pukul 10 dia nak naik kapal terbang contohnya, jadi makan pagi tu dia anggap makan pagi. Dia dapat tak pahala sahur? Tak dapatlah. So itu niat amat penting. Dan Ustaz Fazrin semalam ada bincangkan, saya rasa dia sebutkan pada saya, dia mulakan dengan niat itu ialah al-qasdu, seperti yang terdapat di sini yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wan niyatul qasdu wa hiya azimatul qalbi. Niat itu ialah qasad ataupun tujuan, dan ia adalah keazaman hati. Bila hati berazam untuk melakukan sesuatu, itulah dia niat. Itulah dia niat. Dan sebelum tu saya nyatakan di sini dalam kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarihi. An-niyatu, baca Arab dulu. Awalan an-niyah wa hiya qasdus siyam wa mahalluha al-qalb wa la takfi bil lisan wa la yushtaratu at-talaffuz biha wa dalilu wujubin niyyati qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam membincangkan tentang puasa, bila sampai perbincangan berkenaan dengan niat, mereka menyatakan pertama ialah niat, iaitu inginkan puasa. Bila niat tu kita inginkan puasa. Kita hendak berpuasa. Tempat niat ialah hati, mahalluha al-qalbu. Kan kita sebut bahasa Melayu apa? Kalbu, kan? Kalbu tu anjing sebenarnya. Anda sentiasa berada dalam kalbu, kan? Contohnya, kan? Siapa yang nak berjiwang tu lah. Tapi jangan buat Ramadan ni, lepas Ramadan nanti, ataupun lepas buka nanti. Kita sebut kalbu, sedangkan kalbu tu anjing, dan sebenarnya qalbu kena tebalkan sedikit. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat ialah hati ataupun jantung. Wala takfi bil lisan, tidak cukup dengan lisan, dengan lidah. Kalau kita sebut sekali pun tapi dalam hati tak ada, dia bukan niat. Tapi kalau sebaliknya, dalam hati ada, tak sebut, niat ke tidak? Niat. Dan wala yushtaratu at-talaffuz biha, tidak disyaratkan melafazkan niat. Adakah lafaz itu syarat? Jawapan dia tidak. Dan dalilnya seperti yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Mereka ini adalah ulama-ulama ataupun para ilmuwan, kalau tak silap saya, dari Syria ataupun Lebanon lah. Mereka tulis kitab yang khusus berkenaan dengan mazhab Al-Imam Syafi'i ataupun fiqh mengikut cara pemahaman dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya nyatakan di sini kenapa? Kita nak tanya sikit kenapa. Sebentar lagi kita akan buka untuk sesi soal jawab. Kenapa saya nyatakan benda ni? Kerana dekat Malaysia masalahnya ialah kalau tak lafaz niat tak sah. Betul tak? Siapa bagi tadi yang tak lafaz niat? Semua lafaz, kan? Apa lafaznya? Nawaitu apa? Sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Apa tu? Hadhihi sanata, hadhihi sanah tak tahu lah, kan? Hadhihi sanah, hadhihi sanata lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Maksud dia semua tahulah, kan? Tapi katakanlah tak lafazkan benda tu, sah ke tidak? Jawapan dia ialah sah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i pun sah, kerana niat itu tempatnya dalam hati. Dan Al-Imam Nawawi dah sebutkan an-niyatul qasdu, niat itu ialah qasad, iaitu tujuan. Kita inginkan sesuatu, maka itulah niat. Wa hiya azimatul qalbi, iaitu keazaman. Dia tak, sebenarnya ada perbincangan yang lebih detail lah, kan? Ibn Hajar kata, Nawawi cakap azimah, iaitu keazaman. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan azam tu lebih tinggi lagi.
Kalau dia sekadar ada lintasan pun sebenarnya dah niat dah. Okey, apa pun yang pentingnya semua mengatakan hati. Tak ada Ibnu Hajar kata Nawawi silap ni. Yang betulnya ialah apa? Kena lafaz dengan lisan. Tidak. Okey. Saya nyatakan benda ni supaya kita tak memberatkan. Saya pernah ditanya oleh seorang pakcik bagaimana nak sembahyang sembahyang jamak dan qasar. Okay, kalau niat biasa macam mana? Contohlah kan, kalau lafaz niat, bukan niat, lafaz niat. Lafaz niat contohnya untuk sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri tak hafal arba raka'atin apa? Ma'muman kan lillahi ta'ala kan. Okey. Katakanlah tiba-tiba dia musafir dan dia nak jamakkan dan nak qasarkan. Apa dia kena cakap? Saya cakaplah pada dia kan, cakap usalli fardhu zuhri raka'ataini kan. Okey. Bila rakaatain tu dah qasran kan, tak sebut lah kot kan. Jam'an ilal asri, dijamakkan kepada asar. Lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Memang jaranglah kita jadi imam kan. Okey. Okey. So macam mana? Bila saya sebutkan pada pak cik tu, dia orang muda kata jam. Tahu tak jam? Dia tengok saya semula. Saya kata tak apa, ulang balik. Ulang 2-3 kali pun tak jadi. Jadi saya pun akhirnya kita kembali kepada yang asal lah, macam inilah kan. Niatkan dalam hati, gerakkan dalam hati nak sembahyang zuhur. Okey, bila dah qasar tu maksudnya 2 rakaat. Lepas tu jadi imam ke jadi makmum? Jadi makmum ataupun sembahyang seorang. Nak jamak ke tidak? Jamak dengan apa? Dengan asar lah, takkan dengan subuh kan. Okey. Okey, kemudian kerana siapa? Kerana Allah, bukan kerana mak mertua apa semua kan. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, pak cik gerakkan benda tu dalam hati, itulah dia niat. Tak sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Okey? Kerana asal kalau dalam perbincangan mazhab Syafi'i, asalnya dia nyatakan lafaz itu untuk membantu. Tetapi kalau lafaz itu membantutkan, maka kita tinggalkan. Kita cukup dengan apa yang ada dalam hati, okey? Tapi kena gerakkanlah. Pastikan kena ada benda tu. Okey. Kemudian saya nyatakan di sini sedikit berkenaan dengan Al-Imam As-Suyuti, juga mazhabnya Syafi'i juga kan. Tapi yang ni kalau baca mungkin terperanjat sikitlah. Yang baca terperanjat sikit. Okey, saya bacakan juga terjemahan dia. Daripada bid'ah itu adalah waswas dalam niat solat. Okay, Imam As-Suyuti antara ulama yang mujtahid dalam mazhab Syafi'i, dan dia mengatakan niat dalam solat pun waswas dalam niat solat. Kan kita tengok kan kat Malaysia kan, ada tak, perasan tak? Kadang-kadang mungkin kalau dekat tak tahulah YouTube ke TV, kadang-kadang ada orang yang angkat takbir tak edit. Kan dia angkat lagi takbir. Okey. Kita tengok sebelah ni sembahyang apa? Sembahyang jenazah ke sembahyang zuhur ni kan. Sembahyang jenazah tak apalah takbir 4 kali. Ini Allah tak edit. Allahu akbar tak edit lah. Allah dia nak menghadirkan niat. Okey. Ini dia telah pun diuraikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Dia mengatakan daripada bid'ah itu adalah waswas dalam niat solat. Itu bukan daripada perbuatan Nabi SAW dan bukan sahabat dan bukan para sahabat baginda, bukan amalan para sahabat. Mereka tidak pernah melafazkan sedikit pun niat solat melainkan terus takbir. Kenapa? Kerana Imam Nawawi dah sebutkan niat dalam hati. So bila kita pergi nak solat, takkan niat kita benda lain kan? Kan bila turun naik lift tadi, niat apa tadi? Apa niat dia? Nak dengar ceramah lah. Ada tak orang niat dia macam mana? dia niat nak pergi tempat lain? Tak ada kan? Memang dia dah niat. Saya dah niat tadi datang, memang turun tingkat 8 nak ceramah, nak dengar ceramah. Okey? Jadi begitulah kalau orang tu dia dah ambil air sembahyang, dah pergi masjid ambil air sembahyang, okey, masuk ke masjid. Lepas tu berhenti menghadap ke kiblah. Niat dia agaknya apa? Mestilah solat kan. Okey. Jadi dengan itu benda ini semua tidak dibuat oleh Nabi, tak dibuat oleh para sahabat. Terus takbir. Kerana niat dah ada pun dalam hati. Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah teladan yang mulia, ikutan yang terbaik. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, ini kata-kata Imam Syafi'i ini kenalah pada kita. Apa dia? Was-was dalam niat solat dan taharah. Taharah ni nak menyucikan diri, adalah disebabkan oleh kejahilan terhadap agama atau kebodohan pada akal. Siapa yang was-was ni, kenapa? Sebab dia dua. Satu, jahil, tak belajar.
Yang kedua ialah dia tak cerdik kan. Tapi Imam Syafi'i memang dia guna perkataan tu, au khabalun bil aql. Khabal ni perkataan dia bukan balid. Kalau balid tu bodoh juga kan ustaz kan. Tapi kalau khabal ni lagi teruk lagi lah. Macam mana kita nak sebut kalau bahasa kita bodoh dengan apa lagi yang tinggi sikit, ada tak? Macam itulah, saya tak nak sebut tu. Ustaz Fauzan boleh sebut. Okay. Tak apalah, maknanya perkataan yang dahsyat-dahsyat lagi tu. Okey, khabal ni macam memang otak tu dah tak betul lah, akal tu dah tak betul. Okey. Jadi dengan itu jelas perbincangan kita bahawa siapa yang nak juga sebut, dia kena tahu itu bukan syarat. Itu bukan syarat, hanya membantu sahaja. Tapi kalau tak sebut, jangan risau. Okey, kalau anak tu terlupa nak, kadang-kadang kita ajarkan anak tu kan, sebut, Long sebut apa? Nawai itu apa tadi? Lupa lah saya pun. Apa dia? Nawai itu Sauma Radin kan. Kita sebut pada Along tu, Along pun ikut. Katalah hari tu kalut sikit, kita terlambat, lalu apa? Tak sempat nak talqinkan dia. Maksudnya bukan talqin mati tu. Talqin ni maksudnya nak baca dan diikut. Okay, nak baca dan diikut, tak sempat. Sah tak Along tanya, mak tak sempat niat tadi, sah tak puasa Along? Jawapan kita ialah tak niat. Kita akan tanya balik, tak niat ni yang mana satu Along? Along dalam hati memang nak puasa kan? Memang nak lah. Tapi apa yang Along tak buat tadi? Along tak lafazkan seperti biasa. Along tak hafal lagi, mak tak sebutkan pada Along. Jadi Along pun tak sebut lah, tak lafazkan niat. Sah tak? Jawapan dia ialah sah, tak ada masalah. Okey.